Kita tengok macam mana orang China berpidato dalam bahasa Melayu. Selamat datang dan salam sejahtera yang dihormati para juri, para pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Nyanyi lagu bahasa Melayu ke Latifah? Engkau punya gaya, walau punya gaya, bukan baras lupa yang aku pandang saja. Kau lihat aku banyak berbelanja. Latifah? Apa yang di telinga Latifah? Ini wow bulan saya beri dari Malaysia. Saya juga tahu lagu Ewa Bulan. Serius? Cuba nyanyi. Okay. Ewa bulan, ewa bulan, ewa bulan darah cutika. No Malaysian, but tiba tertipu tertipu tipu tertipa. Tiba tertipu tertipu tipu tertipa. Tiba tertipu tertipu tipu tertipa. Tiba tertipu lagi. Bahasa, ia bukan sekadar sebutan huruf atau bunyi perkataan, tapi denyut nadi sebuah bangsa. Di Malaysia, bahasa Melayu bukan hanya alat untuk berbicara, tetapi cara kita menyampaikan budi, kasih, dan rasa hormat. Namun, hari ini, kisah luar biasa ini datang dari tempat yang jauh, dari tanah besar Cina. Seorang anak muda berdiri di tengga-tengga kota Kuala Lumpur, menyapa orang sekeliling dengan logat lembut. Selamat pagi, abang. Cuaca panas ya hari ini? Orang ramai berpaling. Terkejut. Wajahnya jelas orang luar. Tapi tutur katanya, seolah-olah dia lahir di Malaysia. Dialah bukti bahwa bahasa Melayu bukan milik satu bangsa, tetapi milik semua yang jatuh cinta pada keindahannya. Inilah kisah tentang bagaimana satu bahasa mampu menembusi sempadan negara. Dan bagaimana seorang insan dari Cina membuktikan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa yang hidup dalam hati, bukan sekadar di lidah. Mari kita tengok macam mana orang China berpidato dalam bahasa Melayu. Selamat datang dan salam sejahtera yang dihormati para juri, para pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Tajuk pidato saya ialah 3 kali berjabat tangan dalam hubungan China-Malaysia. Sejak zaman Jepang sehinggalah sekarang, walaupun diuji berbagai rintangan dan cabaran, hati rakyat kedua-dua negara tetap utuh dan tidak pernah terpisah. Projek ini bukan sahaja akan menghubungkan negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang, bahkan turut mengukuhkan ikatan diplomatik yang terjalin antara Malaysia dan China. Marilah kita terus gunakan jambatan digital ini untuk menghubungkan hati, menyemai persefahaman, membina komuniti berkongsi nasib China dan Malaysia. Bahasa dan budayaku bertakap akrab dengan bahasa dan budaya leluhur tanah besar ini. China dan Malaysia memudar secara berhadapan sejak berabad-abad demi kelangsungan peradaban sejagat. Tidak keterlaluan untuk saya katakan bahawa laut ini merupakan laut kehidupan, laut perdagangan, bahkan laut persahabatan. Tetapi kisah kita baru bermula. Marilah kita menggunakan bahasa sebagai jambatan dan budaya sebagai perantaraan untuk membawa hubungan kedua-dua negara ke 5 dekad keemasan dan bersama-sama menulis cerita persahabatan baharu seperti pepatah air dicincang tidak akan putus antara kedua-dua negara. Boleh tak cakap bahasa Melayu? Boleh, tentu boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Boleh bercakap sedikit? Sila memperkenalkan diri. Nama saya ialah Khalisha. Saya datang dari BFSU, jurusan Bahasa Melayu tahun 3. Nama saya Inara. Saya berasal dari China dan belajar di Beijing Foreign Studies University. Nama saya Ryan dari China dan saya berasal dari Beijing. Nama saya Hazel. Saya dari Hokkien, China. Saya sudah belajar bahasa Melayu selama 7 bulan. Kenapa belajar bahasa Melayu? Negara ASEAN terutamanya Malaysia mempunyai hubungan yang erat dengan kampung halaman saya dan saya rasa sangat erat dan karib. Kerana pada tahun 10 saya dan keluarga saya pernah pergi ke Malaysia untuk melancong. Dan pada masa ini saya rasa Malaysia sangat indah dan makanan-makanan Malaysia sangat enak. Kerana Malaysia adalah negara yang aman dan
Kalau saya pergi ke situ pada masa hadapan, saya tidak akan menghadapi berbahaya. Kampung halaman saya terletak dekat dengan negara Malaysia dan saya juga cintai budaya Malaysia. Jadi saya memilih bahasa Melayu sebagai jurusan saya. Apa makanan sedap yang awak paling suka? Saya rasa cendol memang cendol. Selain itu saya rasa kuih lapis. Sama lah. Ya. Saya paling suka roti tisu Malaysia kerana ini sangat tinggi dan saya sangat kagum pertama lihatnya. Saya suka makan pedas. Memang nasi lemak kerana nasi lemak merasai sedikit manis dan saya suka makan makanan yang manis. Saya juga cinta makan durian. Nyanyi lagu bahasa Melayu ke Latifah? Engkau punya gaya, walau punya gaya, bukan balas lupa yang aku pandang saja. Engkau lihat aku banyak berbelanja, tapi sebenarnya ku biasa-biasa saja. Bertemu di muka buku, ku jatuh hati padamu. Bukan tak nak mengaku, tapi hati rasa malu. Senyummu menawan, kau buat hatiku tertawa. Puyo. Ini kalau suruh buat konsert habis. Bukan Najwa Latifah. Najwa Latifah, let's go. Latifah, apa yang di telinga Latifah? Ini wow bulan saya beri dari Malaysia. Saya juga tahu lagu Ewa Bulan. Serius? Cuba nyanyi. Okey. Ewa bulan, ewa bulan, ewa bulan deraju tiga. Ewa bulan deraju tiga. Ada ewa bulan deraju tiga. Wow, kecek Kelantan boh. Kecek Kelantan lepu. Sebenarnya nak cari orang China yang nanti cakap bahasa Melayu dekat Shanghai ni senang je. 师傅，我想问一下，这儿怎么去五月广场？ You go out from here, you nampak itu belok kiri, and then you go straight, you nampak dua red light, the traffic light, you pass one, you go left, you pass another one, you go right, and then you tanya someone there. Nanti cakap Melayu? Yes, I hear you cakap bahasa Melayu just now. Oh, dah lama kat sini? No, I born here. Oh, wow. Okey Latifah. Dia. Bukan punggung. Bawah. Ni? Tutup. Duduk. Yes. J L N. J L N. Jarang. J L L N. N. Jiran. Jarang. Jaring. Jarak. Ada 5 huruf. Oh, jari. Bukan jari. Anak muda ini mula mengenali bahasa Melayu bukan dari sekolah, tetapi dari lagu-lagu lama dan film-film klasik Malaysia yang ditontonnya secara rawak di internet. Dia terpesona dengan kelembutan intonasi, kejujuran nada, dan nilai dalam setiap perkataan. Baginya, terima kasih dalam bahasa Melayu terasa lebih hangat daripada thank you. Dengan penuh semangat, dia belajar sendiri setiap hari. Menulis nota kecil, meniru sebutan daripada YouTube, dan berbual dengan kawan-kawan Malaysia secara dalam talian. Kini, dia bukan sekadar faham bahasa Melayu. Dia faham jiwa di sebalik bahasa itu, budi pekerti, rasa hormat, dan semangat gotong royong yang menjadi darah Malaysia. Bila dia datang ke Malaysia, buat kali pertama, ramai terpegun. Di pasar, di kedai kopi, di jalanan, dia berbual lancar dengan penjual nasi lemak dan pemandu taksi. Awak orang China ke? Tanya mereka sambil ketawa kecil. Dia cuma senyum dan menjawab dengan tenang. Saya bukan orang Malaysia, tapi hati saya dah lama jatuh cinta dengan bahasa Melayu. I'm not Malaysian, but tiba tertipu. Tiba tertipu.
Tiba tertipu lagi. Bila perkataan tertipu lagi. Jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri yang tahu menilai sesuatu yang baik berurutan rugi. Cinta datang dan pergi, jangan terkata diri. Kau harus tahu dan kau harus fikir. Ini permainan bukan boleh diduga. CATA Bria bujangga bucu kasar menggekatkan teringat asal mulakannya. Kisah tiba ini satu pengajaran yang buat kita fikir. Mulanya seperti kain yang suci, tapi dicemari dunia kecil. Senang percaya si Jeffrey, hati tipu lelaki. Senang pula berubah hati, menipu sana dan sini, tanggung kandungan sendiri. Bila problem tak menggunung, tak ada yang dapat tolong. Tiba tertipu tertipa, tiba tertipu tertipa, tiba tertipu tertipa. Tiba tertipu lagi, tiba tertipu tertipa, tiba tertipu tertipa, tiba tertipu tertipa, tiba tertipu lagi. Orang Cina tapi cakap bahasa Melayu, tapi dia bukan daripada Malaysia tahu. Mungkin boleh kenalkan diri you sikit. Ya, kerana saya juga datang ke Hangzhou untuk menyertai Sukan Asia Asian Games, dan saya wartawan dari CMG. Nampaknya saya tiba-tiba jadi tular dalam media sosial. Hai semua, saya Husna dan baru-baru ini saya ada menyertai Sukan Asia ke-19 yang diadakan di Hangzhou, dan dalam tempoh itu saya amat bertuah dapat jadi kawan dengan media dari Malaysia, dan saya juga ada masuk program mereka, dan semakin ramai kawan-kawan Malaysia tahu saya, kenal saya dan ikut akaun media sosial saya. Selepas saya tamat dari high school, saya kena memilih jurusan dalam universiti, dan pada masa itu terdapat beberapa pilihan di hadapan saya, dan kesemua itu adalah bahasa asing. Dan kami kalau belajar bahasa asing kena pergi ke negara itu sebagai pelajar bertukaran, dan bagi saya seorang pelajar muda pada masa itu, saya rasa kalau kena pergi ke negara yang lain, saya mahu memilih negara yang selamat, yang mempunyai pemandangan indah dan makanan sedap. Jadi tiba-tiba ada satu jawapan terus muncul dalam otak saya, iaitu Malaysia. Pada hari yang pertama kami mula belajar bahasa Melayu, pensyarah kami seorang puan orang Melayu yang sangat cantik. Beliau memberi nama Melayu kepada kami semua dan saya diberi nama Husna. Dan sejak itu kawan-kawan saya panggil saya Husna, dan saya juga panggil nama Melayu mereka punya. Dan di sini saya mahu mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang menonton video Husna, orang China yang pandai cakap bahasa Melayu. Dan saya juga mahu mengakhiri video ini dengan pantun yang diajar dalam buku teks dalam universiti saya. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jorokan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Orang China pertama kalinya masuk. Selamat pagi Malaysia. Hai semua, hari ini Latifah dan Jom pun masuk. Selamat pagi Malaysia, REM. Okey, jom sekarang kita siap. Make up dulu dan tukar baju yang sesuai untuk masuk TV. Ini hasilnya. Hari ini di KL dah sesak. Okey, sudah sampai RDM. Kucing mengantuk. Tengok TV di sini. Kedua orang adalah host hari ini. Latifah dan Husna akan muncul. Sekarang kena make up sekali lagi. Merah. Tengok, merah ke juga? Boleh. Asyik bersempang tapi tiba-tiba dimulakan. Saya sedang tunjukkan video TikTok saya. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Bahasa adalah jantung sesuatu bangsa. Selagi bahasa itu hidup, maka budayanya bernafas dan jiwanya terus menyala. Bila seorang insan dari luar sanggup mempelajari bahasa kita, bukan kerana paksaan, tetapi kerana cinta, itu tanda bahwa bahasa Melayu sudah melangkah keluar dari batas sempadan. Hari ini, dunia mula mengenal siapa kita melalui bahasa kita. Dari kota Beijing hingga ke pantai Terengganu, dari film YouTube hingga ke perbualan di warung. Bahasa Melayu kini menjadi jambatan antara hati manusia. Malaysia berbangga kerana di saat dunia semakin sibuk mencari bahasa modern, ada jiwa dari jauh
yang memilih untuk bercakap bahasa yang lahir dari budi. Inilah warna Malaysia, merangkai cerita, mewarnai Malaysia. Setiap warna, satu kisah. Dan hari ini, warnanya adalah bahasa yang menyatukan dunia. Warna Malaysia, indahnya terasa. Kita jaga